Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 16 Safar 1443 bersamaan dengan 23/9 2021 yang kebetulan 23 hari bulan September 622 adalah merupakan hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba dalam peristiwa hijrah yang bersejarah itu. Jadi kita ingatlah hari ini dalam sejarah 23 September 2021, hijrah 23 September 622. Baik para pelajar sekalian, kita akan bincang tajuk kita, iaitulah haqiqatuz zuhdi wa thamaratuh. Hakikat zuhud dan hasilnya ataupun thamarat, kesan dia. Kesan daripada zuhud, apa akan jadi. Zuhud ni kita tak boleh cakap dengan mulut yang saya zuhud. Tapi hati dia tamak dengan dunia, kita kata itu lakonan zuhud nama dia. Bukan cakap zuhud, tapi dengan mulut saja, tidak dengan hati. Ini satu perkara yang tidak comel. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis 40. Kitab kita ni Al-Wafi, syarah kepada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-31. Al-Hadithul Hadi wa Thalathun. Hadis yang ke-31. Bagi jemaah yang ada kitab, terjemahan dia muka surat 404. Ataupun tengok je hadis nombor 31, siri kuliah kita 42. Jemaah jangan keliru di antara nombor hadis dengan nombor siri kuliah. Siri kita ni 42, dia punya hadis 31. Hadis 31 ini an Abil Abbas Sahl bin Sa'ad. Tengok dalam kitab terjemahan buat masalah dah. Betul balik. Dalam kitab terjemahan Al-Hidayah tu dia tulis Sa'ad bin Sahal. Sahal bin Sa'ad, ataupun kalau baca penuh dia mati belaka. Sahlin an Abil Abbas Sahlin bin Sa'din As-Sa'idi, Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Sahal bin Sa'ad berkata, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang lelaki datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya, berilah bimbingan kepada saya suatu amalan, iza amiltuhu, bila saya lakukan amalan ini, ahabbanillah wa ahabbanin nas. Bila saya buat amalan ini, Allah sayang kepada saya, manusia juga sayang. Dia nak dua-dua. Allah sayang, manusia sayang. Yang kita bimbang hari ini, manusia sayang, Allah murka. La. Nak Allah sayang, yang pertama, manusia juga sayang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Tengok tuan-tuan, Nabi kita bagi sepatah kata, izhad fid dunya yuhibbakallah. Izhad fid dunya yuhibbakallah.
Hendaklah kamu bersikap zuhud dalam dunia. Sekiranya bersikap zuhud dalam dunia, nescaya Allah Taala akan sayang kepadamu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Kamu bersifat zuhud dengan apa yang ada pada manusia, manusia akan suka kepada awak. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisun hasan. Hasan ini darjat yang kedua selepas pada sahih dia panggil hasan. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Maknanya Imam Nawawi hukum hadis ini dengan riwayat dengan sanad yang hasan. Baiklah, hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhd. Dan ulama hadis lain juga meriwayatkannya sebagaimana kata Ibnu Allan, At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, Ibnu Hibban dalam kitabnya Rawdah Al-Uqala, Al-Hakim fi Raqa'iq min Mustadraki. Itu dia panggil takhrij hadis. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ahamiyatul hadis, kepentingan hadis ini. Apa yang penting hadis ini? Hadis ini merangkumi dua buah wasiat yang besar daripada jumlah pesanan-pesanan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zuhud dalam kehidupan dunia menjadi sebab untuk memperolehi cinta Allah kepada hamba-Nya. Dan kita bersifat zuhud dengan barang-barang apa yang ada pada manusia, menghasilkan manusia akan sayang kepada dia. Manusia ni dia marah kalau kita nak barang dia, tapi kalau kita tak peduli dengan barang dia, dia suka. Wa minal muakkad, di antara perkara yang besar yang penting dalam agama ini, seorang manusia itu tidak akan termasuk di kalangan suada, orang yang bahagia, orang yang mendapat kemenangan di dunia dan akhirat, kecuali setelah dia dapat merealisasikan Allah Ta'ala sayang kepada dia. Bila kita dapat darjat itu, apabila kita lebih mengutamakan akhirat, semua gerak kerja kita kerana Allah, kita nak kerja kita ni, dunia ni kita kerja untuk akhirat, bekalan ke akhirat, mengutamakan dunia yang kekal daripada dunia yang fana, maka ketika itu kita akan meraih kasih Allah kepada kita, insya-Allah. Dan bilakah manusia akan sayang kepada kita pula? Apabila kita tidak tengok kepada barang-barang kepunyaan orang. Jangan nak ambil hak dia, jangan dengki dengan dia, jangan duduk attack barang-barang dia. Orang pun sayang kita, dia ni tak peduli dengan kita ni. Tidak tamak kepada barang dia, maka kita juga disayangi oleh manusia. Jadi hidup atas dunia ni kita jangan peduli dengan barang orang, kita sibuk dengan al-baqiyatus salihat, menghasilkan bekalan-bekalan yang boleh melayakkan kita mendapat cinta Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Karena itu Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Haytami, Ibnu Hajar ni ada dua. Biasanya Syekh kita ni dia nukil Ibnu Hajar Haytami dalam syarah dia kepada hadis 40 ni. Ibnu Hajar kata apa? Wahwa hadis ini salah satu daripada hadis yang 4. Allati 'alaiha madarul Islam, yang menjadi paksi kepada agama Islam itu 4 perkara, 4 hadis. Ini hadis yang keempatnya. Alhamdulillah. Baik, para pelajar sekalian, kita berpindah kepada lughatul hadis. Lughatul hadis, istilah hadis. Tuan-tuan yang ada kitab tu tengok muka surah 405. Apa dia istilah hadis ataupun bahasa hadis? Nabi sebut, ahabbanillah, Allah Ta'ala sayang kepada kita.
iaitu dengan memberikan ganjaran, pahala dan ihsan, kebaikan kepada kita. Apa makna wa ahabbani nas, manusia sayang kepada saya, iaitu agar mereka cenderung kepadaku secara semula jadi, kerana kasih mereka mengikuti kasih sayang kepada Allah. Bila Allah sayang kepada kita, Allah letakkan dalam hati manusia juga suka dengan kita. Apabila Allah sayang kepada seorang, maka dia akan campurkan kasih sayang ke dalam hati manusia agar mencintainya. Maka kita kena fahamlah bahawa bukan semua manusia dicintai oleh manusia itu sebab disayangi oleh Allah. Kalau kita buat macam tu, jawab dianya para artis. Golongan retis lah, golongan yang mendapat kasih sayang manusia. Menyanyi gitu penuh stadium, masya-Allah, tabarakallah. Pergi main berebut bola sebiji tengah padang, penuh stadium. Pecah panggung, macam-macam istilah. Tapi ulama-ulama ni kalau nak mengajar berapa orang yang ikut, bukan semesti manusia sayang ramai itu menunjukkan Allah sayang. Ada juga kadang-kadang Allah beri kepada manusia itu satu perkara yang nampak macam disayangi oleh manusia, tapi sayang kerana dunia lah. Biarlah kita berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla dan untuk Allah. Baik para pelajar sekalian, izhad, apa makna izhad dalam bahasa hadis ni? Izhad dengan makna zuhud lah. Zuhud dari segi bahasa bermakna berpaling daripada sesuatu dengan perasaan benci. Jadi itu makna zuhud. I'radun 'alis syai', ihtiqar lah. Makna kita tak mahu benda ni sebab kita tak suka dengan dia. Kita tak sayang dengan dia. Ada juga orang tak dapat, bukan tak sayang, tak dapat. Lain. Kita memang kita tak nak. Itu maknanya zuhud. Itu dari sudut bahasa. Bahasa, tapi dari sudut istilah, tengok kitab. Zuhud dalam sudut istilah bermakna kita mengambil sesuatu perkara sekadar keperluan atau hajat, atau melepasi sesuatu darurat dan perkara-perkara yang halal yang diyakini akan kehalalannya. Ini makna zuhud di dalam sudut istilahnya, mengambil qadrud darurat, ambil sekadar darurat keperluan yang halal, yang kita yakin halal, jangan ambil lebih. Kenapa ambil banyak tu? Komfor halal ni, walaupun komfor halal kita tak banyak. Itu namanya zuhud. Nanti kita akan pindah nukilkan beberapa pandangan ulama Islam di kalangan salafus salih yang menafsirkan makna zuhud, menafsirkan makna zuhud itu. Izhad fid dunia, apa makna dunia? Apa makna kita tak mahu kepada dunia? Bermaksud memperkecil-kecilkan kehidupan dunia ini dan apa sahaja yang ada dalamnya dengan perasaan benci atau memandang rendah dan hina terhadap dunia. Jangan kata kita tak nak ambil. Kita boleh tapi kita tak nak. Ini adalah sejajar dengan ketetapan Allah sendiri terhadap dunia ini, dengan memperkecilkannya, memperhina-hinakannya, dan memberi amaran agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Jangan memperdayakan kamu, jangan kamu tertipu dengan godaan kehidupan dunia. Suratul Luqman ayat 33. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 juga ada ayat i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zitakhun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Allah kata hidupan dunia ini permainan, perhiasan, laga-laga saja, bangga-bangga, itulah kehidupan dunia. Terjemahan penuh dia tuan-tuan tengok dalam kitab, dalam surah Al-Hadid ayat 20. Makna yuhibbaka bi fathil ba, yuhibbaka. Maknanya asluhu yuhbibka bil jazam.
Baiklah. Dengan makna Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala sayang dengan makna Allah Ta'ala redha, suka dengan amalan hamba dia. Itu makna Allah Ta'ala sayang. Sayang-sayanglah. Makna Tuhan sayang, makna sayang. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan dari sudut bahasa. Sekarang kita pindah kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Fiqh hadis dan apakah panduan ataupun petunjuk hadis tentang zuhud ini. Baik, yang pertama makna az-zuhud. Maksud zuhud mengikut tafsiran ulama salafus salih. Makna zuhud mengikut ta'rif golongan salaf dan para alim ulama yang datang selepas mereka mengenai kalimah zuhud dalam kehidupan dunia ini. Pengarang ini kata semua tafsir itu kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Syekh Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala dengan kata-kata dia ni, laisa az-zahada fi dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal. Tidaklah kezuhudan di dalam kehidupan dunia ini dengan mengharamkan yang halal. Bi tahrimil halal. Banyak salah dia punya terjemahan ni, tuan-tuan tanda baliklah. Mengharamkan dengan mengharamkan yang haram dah, yang halal tu, yang mengharamkan yang halal wala idha'atil mal, dan tidak juga dengan mempersia-siakan harta. Innamaz zahadah, maksud zuhud dalam dunia ini, dengan ni tuan-tuan, kata-kata ni mudah nak baca, payah nak laksana. Antakuna bima fi yadillahi, perasaan dalam hati kita bahawa kamu yakini zuhud dunia ini ialah apa yang ada di bawah kuasa Allah Ta'ala, lebih kamu yakin daripada apa yang ada dalam tangan kamu sendiri. Maksudnya kita lebih yakin dengan Allah apa yang Tuhan nak beri. Hak dalam tangan kita ni bila-bila je boleh hilang, boleh rusak, boleh macam-macam boleh. Wa iza asabta musibah, apabila dunia kita diuji oleh Allah Ta'ala, hartanya hilang, barang-barangnya dicuri orang, atau kenderaan kita berlaku kemalangan, aksiden, kereta baru beli, tiba-tiba dilanggar oleh orang, rusak habis, rusak binasa, ataupun kita sendiri terlanggar masuk dalam kelapa sawit contohnya, itu dia panggil rusaknya harta, musibah kita. Maka kamu sangat mengharapkan pahala dia, balasan kesabaran kamu itu daripada Allah Ta'ala, lebih kamu harap daripada kalaulah harta ini kekal ada di tangan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan kena baca betul-betul. Maknanya zuhud itu, zuhud dalam dunia ni bukan kita campak harta, aku tak nak harta ni, buang-buang. La, ataupun kita mengharamkan benda yang halal, jangan. Zuhud itu maknanya hati kita lebih yakin dengan apa yang Allah nak berikan daripada apa yang ada di tangan kita. Sekarang ni kita tak yakin. Tak yakin. Pakat beli takaful, ambil insurans sana sini. Nak sedekah pun tak sempat. Habis duit bayar insurans. Oh, kalau aku mati boleh 100,000, 400,000, juta boleh ke isteri. Isteri pula nak tunjuk sayang ke suami, bagi juta pula suami. Juta ke juta mari. Orang minta derma habis duit. Lah. Ingat. Kita lebih yakin apa yang Allah Ta'ala sediakan daripada apa yang ada di tangan kita. Dan apabila ditimpa musibah, kita lebih mengharapkan pahala Allah nak beri daripada kita duk sayang benda yang sudah hilang. Masya Allah. Ini tafsir siapa?
Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Baiklah. Para pelajar sekalian tengok kitab kita. Maka daripada kata-kata hikmah ini, tafsir makna zuhud itu ada 3 perkara, semuanya berpaksikan min a'malil qulub. Makna zuhud, tafsir makna zuhud itu duduk di mana? Duduk dalam hati, bukan amalan anggota yang zahir. Kerana itu, seorang lagi tokoh ulama, nama dia Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah yaqul, la tashhad li ahdin bis zuhdi. Kamu jangan cuba nak menjadi saksi bahawa orang ni zuhud, orang ni zuhud, orang ni zuhud, dia ni zuhud ni. Fa inna zuhda fil qalbi. Sebab zuhud itu perkara tersembunyi dalam hati. Macam mana kita boleh tahu dalam hati orang? Tak mungkin kita boleh tahu dalam hati orang. Maka kita kata zuhud itu di mana? Zuhud itu dalam hati. Jadi bila benar dalam hati orang, tak boleh kita nak saksikan dia ni zuhud, dia ni zuhud. Kadang-kadang nampak wataknya zuhud, nampak perwatakan zuhud, tapi orangnya tamak kepada dunia. Boleh jadi, wallahu alam. Maka dengan ini, wa hadhil umurus salasah ya. Baik, kita nak tahu zuhud tak zuhud seorang itu, sebagaimana dalam definisi Al-Khawlani tadi, ada 3 perkara yang kita kena jelaskan. Tengok tuan-tuan. Yang pertama, an yakuna al-'abd, seseorang hamba itu adalah yakin pada apa yang ada dalam tangan Allah Ta'ala, daripada apa yang ada dalam tangannya. Keyakinan ini wujud daripada kesahihan, yakin kepada Allah, dan teguh dengan jaminan Allah terhadap rezeki hamba-hambanya. Kita, mana orang ni tak akan keluar keyakinan sebut kecuali, tak akan keluar perasaan thiqah kepada jami Allah Ta'ala kecuali dengan sihatul yakin. Mesti ada keyakinan yang kuat. Ini kalau kita yakin, kita yakin, percaya kepada janji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada haiwan yang melata atas muka bumi ini kecuali Allah jamin rezeki dia. Satu. Yang kedua, tanda yang kedua, an yakunal abdu, seorang hamba itu apabila ditimpa musibah dunia. Apa dia musibah dunia? Kazahabi mali, harta dia hilang, anak dia mati, ataupun apa saja musibah secara umumnya, arghab, dia sangat mengharapkan pahala yang Allah nak berikan kepada orang yang sabar di atas musibah itu, lebih daripada kesan kehilangan dunia kalau kekal lagi di sisi dia. Ini siapa yang boleh memiliki keadaan ini? Dia kata aidan min kamalil yaqin. Orang yang betul-betul keyakinan dia, barulah dia boleh letak, tak apalah, Allah nak uji kita, Tuhan nak ambil balik rezeki yang dia beri, itu kuasa Allah, dia pun sabar. Ini menunjukkan seorang itu zuhud fid dunia dan tidak banyak keinginan dia, ketamakan dia kepada dunia. 2. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayat oleh Ibnu Umar. Para pelajar sekalian, tanda doa ni menarik. Saya suka baca doa ni. Ikut baca semua. Kurang-kurang kita baca agak sekali. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagilah untuk kami akan ketakutan terhadap-Mu. Berilah kepada kami khasyah,
rasa takut terhadapmu dalam hati kami yang menghalang antara kami dengan ma'asi, dengan maksiatmu. Tengok ni, tengok dia terjemah musibah, bukan musibah, maksiat. Betul lah, ha? Banyak kitab kita ni masalah. Musibah lah, maksiat. Ma'asi dengan makna maksiat. Artinya bila ada perasaan takut, kita tak akan buat maksiat. Itu maksud dia. Wa min ta'ati kama, dan dengan ketaatan yang kami lakukan itu menyampaikan kami kepada hubbak. Dalam riwayat ni kata hubbak, menyampaikan kepada cintamu. Boleh? Ada setengah lafaz jannatak. Dengan keyakinan, dengan ketaatan ini boleh sampaikan kami ke syurgamu. Jadi kita boleh baca ikut riwayat ini, hubbaka, sampai kepada kasihmu. Sama ni, bila Tuhan kasih, ke mana kita? Sudah tentu ke syurga. Wa minal yaqin, dan di antara keyakinan, ma tuhawwinu alaina masaib ad-dunya. Keyakinan yang mengecilkan, meringankan perasaan kami apabila ditimpa musibah dalam dunia. Ini di antara doa para pelajar. Tanda doa ini alhamdulillah, setakat yang saya semak tadi dalam Sunan At-Tirmizi, kata di muhakkik sanaduhu hasan. Doa ni elok untuk kita baca. Panjang lagi doa dia. Jadi molek doa ni diambil, diamalkan insya-Allah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, tanda seorang tu zuhud, sama je bagi dia hamiduhu wa zamiu. Orang yang puji dia ke orang maki dia, sama je. Tak berubah. Orang panggil tak berkerut dahi. Tak berubah air muka dia. Ni kita ni kalau orang puji kita, senyum meleret kata orang. Oh, tapi sekali orang kritik kita, terangkat telinga. Lah. Tak usah dakwa lah tuan zuhud kalau itu perangai kamu. Masya Allah. Jadi di antara tanda-tanda seorang itu zuhud kepada dunia, di antara tanda dia, dia tak suka dengan dunia, sebagaimana kata di Ibnu Mas'ud, al-yaqin. Tulis kata-kata Ibnu Mas'ud ni sangat penting. Keyakinan an la turdin nasa bisakhatillah. Jangan kamu mencari redha, kesukaan manusia dengan kemurkaan Allah. Jangan. Maknanya kita ni kadang-kadang tak berani nak bercakap benar. Sebab apa? Sebab takut manusia marah. Sedangkan kita berkata benar itu, kalau dimarah oleh manusia sekalipun, Allah sayang kepada kita. Tengoklah, nak duduk di mana kita. Ni tuan-tuan dan puan-puan yang duduk sebarkan pengajian hadis kita ini. Pengajian tafsir kita. Walaupun kita tafsir dengan Quran, tafsir dengan sunnah, tapi dimarahi oleh orang. Agak-agaknya macam mana kita? Sudah ada yang koyak, lari tak mau ikut kuliah dah. Tak berani dah kita nak share kepada keluarga sebab dimarahi. Kita kata sabar. Kalau kita yakin apa yang kita buat ni sahih, benar, kenapa kita mau takut? Bukan takut ustaz, tak nak balas dengan orang. Kalau tak nak balas sudahlah, tapi biar dulu. Baik. Sekarang ni kita berpindah kepada kata-kata ulama salafus salih tentang zuhud. Saya nak ringkaskan. Kalau baca kitab jadi panjang. Tuan-tuan tanda, dalam kitab kita muka surah 408 tu. Yang pertama, ibarat daripada Al-Hasanul Basri, dia kata, Az-Zahid, seorang yang zuhud, betul-betul zuhud itu, bila dia tengok orang, dia kata orang tu lebih baik daripada dia. Kita sekarang ni dah, kita yang rasa kita lebih baik daripada orang lain lah. Kita tengok orang, kita kata dia lebih baik daripada aku. Panjang pula huraian, anak tak hurai di sini sebab kita nak habiskan separuh daripada silibus kita malam ni. Kalau tidak, tak habis. Mana kita tengok orang tua, kita kata dia lama pada aku hidup, sudah tentu zikir dia banyak. Tengok orang muda, kita kata orang ni tak banyak dosa lagi sebab dia muda. Maknanya kita kena tengok orang jahil buat benda pelik, kita tak apa dia buat jahil sebab dia buat tidak dengan ilmu. Contohnya, maknanya barulah kita, setiap orang yang kita tengok, semua orang baik pada kita. Yang kedua, kata di Wahab bin Ward,
Wahab bin Wardi rahimahullah ta'ala dia kata apa? Zuhud di dunia, dia tidak akan menyesali kalau dunia itu hilang darinya. Hilang barang ke hilang apa? Relax ya. Dan dia tidak gembira apabila dunia itu datang. Allahu Akbar. Kita sekali kita dapat nikmat, boleh nikmat makan je, Masya Allah, nyetayang di Facebook sampai meleleh air liur orang tengok. Mana zuhud? La, no zuhud. Ini punya cara. Jangan gitu Abu Anas, kita nak tayang-tayang suka-suka je. Suka-suka-sukalah, tak ada siapa kemarah. Tapi nak naik title zuhud, sabar. Bukan itu gaya zuhud. La. Suka sangat. Boleh apa saja, tayang semua atas dunia ni. Tayang je. Yang ketiga, kata di Az-Zuhri, apabila kata Imam Az-Zuhri, orang tanya dia tentang zuhud, dia kata, apabila siapa sahaja kesabarannya tidak diatasi oleh yang perkara haram dan kesyukurannya tidak diatasi oleh yang halal. Maksud dia, kalau mari benda haram, dia sabar, dia tak akan ambil. Walaupun cantik, walaupun tergoda, dia akan stop setakat tu. Kalau mari benda halal, dia akan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di yang keempat, kata di Sufyan bin Uyainah, orang zuhud dalam dunia ini bila dapat nikmat, dia sabar, dia syukur. Apabila diuji, dia sabar. Yang kelima, kata Rabi'ah. Dia kata apa? Rabi'ah kata, kepala bagi zuhud ialah mengumpulkan benda-benda dengan haknya dan meletakkannya pada tempatnya. Maknanya kita nak ambil benda atas dunia ni semuanya lorong halal, kemudian kita letak pula tempat yang halal. Itu dikira zuhud. Kerana itulah kata ulama, makam zuhud itu berperingkat-peringkat. Ada yang makam lain makan tinggi. Yang keenam, kata Sufyanus Tsauri, zuhud dalam dunia itu pendek angan-angan. Laisa bi aklil ghaliz, bukan dengan makan roti yang keras-keras atau dengan pakai pakaian yang nampak lusuh, lembek, ya, pakaian zuhud tu. La. Zuhud itu pendek dia punya angan-angan. Dia ada banyak nak mikir ke nak mati. Baik, kata Imam Ahmad, zuhud dalam dunia pendek angan-angan dan tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Tak ada, ingat ke Tuhan saja. Macam mana para pelajar sekalian? Kena 7 kata-kata ulama salafus salih ini. Agak-agaknya di mana level zuhud kita? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Di mana level zuhud kita? Tengoklah sendiri. Nilai sendirilah. Baik, kita berpindah pula. Fiqh hadis yang kedua, aqsamuz zuhdi. Tengok pelajar, muka surat 409, bahagian zuhud. Zuhud ni, sebahagian ulama salafus salih membahagikan zuhud itu kepada 3. Zuhud dalam bab syirik, mereka tidak akan menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Zuhud dalam bab benda haram, semua jenis maksiat dia tak akan buat, dosa kecil ke dosa besar. Dan zuhud dalam benda yang halal. Perkara yang halal mana kita tak tamak, tak ambil banyak, ambil sedikit sekadar diperlu. Jadi 2 kategori yang pertama tadi, zuhud dalam bab syirik, zuhud dalam bab haram wajib, zuhud dalam bab halal tak wajib. Cuma kalau kita mampu, alhamdulillah. Kalau tak mampu, kita boleh ambil yang halal. Bukan haram, cuma tidak memperbanyakkannya. Kata di Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kata di Mu'alla bin Abi Muti', zuhud itu ada 3 wajah. Banyak sekali dia campur-campur. Zuhud ada 3 kategori, 3 wajah. Yang pertama, orang yang melakukan amalan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, tak nak langsung dunia. Ini paling tinggi. Yang kedua, meninggalkan benda yang tidak baik dan beramal yang benar baik. Darjat yang kedua. Yang ketiga, al-halal. Yang halal pun dia zuhud, dia tak ambil banyak.
Iaitulah dia panggil zuhud secara sunatnya. Ini yang paling rendah sekali. Jadi kita ambil lah, tapi tidaklah tinggal banyak sangat begitu. Baik, kita pindah pula seorang lagi kata ulama salafus saleh, nama dia Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dia kata zuhud itu ada 3 kategori. Yang pertama fardun, yang kedua fadlun, yang ketiga salamatun. Main Arab sikit. Zuhud fadlun. Zuhud fardun. Kefarduan wajib. Dia telah zuhud dalam perkara haram. Zuhud dari sudut fadlun, iaitulah zuhud dalam benda halal, kita tak ambil banyak. Zuhud yang menyelamatkan, iaitulah zuhud dalam perkara syubhat. Dengar benda syubhat, tinggal terus. Ini kita lantak dulu, sabar, nanti dulu. Kan? Itu dia panggil zuhud dalam perkara, 3 perkara. Baik. Riwayat daripada Imam Ahmad pula, zuhud itu 3 wajah juga. Yang pertama meninggalkan benda haram, ini zuhud orang awam. Yang kedua meninggalkan al-fudul, benda halal tapi kita tak ambil banyak, ini zuhud al-khawas. Yang ketiga meninggalkan semua perkara yang menyibukkan dirinya daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, dia panggil zuhud al-arifin. Banyaklah istilah-istilah, tuan-tuan dengar je. Sebab itu ana suka bila kita belajar kitab-kitab tasawuf gini, kita suka dengar. Tetapi sukar untuk kita nak menghayati. Sebab kadang-kadang dia punya istilah tinggi-tinggi darjat. Ana dengar ada seorang jemaah kita ni, dia belajar dengan tok syekh dia ilmu bab fana dengan Allah. Kata faham ke tidak? Dia kata tak faham. Kita tanya ke tabib, kenapa belajar dengan tok syekh ni sampai tak faham? Dia kata tingginya ilmu syekh, dengar ni. Tingginya ilmu tok syekh sampai kita dengar tak faham, sebab dia bercakap tu di alam lain dah. Kita kata kalau dia bercakap di alam lain, kenapa dia nak ajar kita? Kita di alam ni. Tak. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, belajar kitab ni, kitab hadis yang kita belajar daripada sunnah Nabi. Ada tak rumut sampai boleh tak faham? Ada? Tak ada. Semua yang kita belajar boleh faham. Tadi sekali-sekali kita masuk dengan istilah-istilah tinggi, istilah zuhud taraf tinggi, istilah tasawuf makam tinggi, kita rasa sedikit nampak lain sikit. Sebab itulah para pelajar tak payahlah cari ilmu yang pelik-pelik untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup ilmu yang dalam Quran, ilmu dalam hadis, semuanya sudah memadai. Sebab itu kalau orang tanya kita, tarekat mana yang kita nak pakai zaman kita sekarang ni? Kata tarekat Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imamun Nawawi sudah memadai. Saya jumpa sungguh ni. Dia cerita dengan saya, dia kata tok saya tu alim besar. Sebab apa? Kalau dia mengajar kita tak faham. Kita kata pelik sungguh. Dia mengajar sampai tak faham tu alim besar. Kita kata orang yang boleh fahamkan orang baru alim besar. Baik. Kita nak sikap zuhud, jangan bincang hak orang, kita bincang hak kita. Sekarang ni kita berpindah kepada isu yang ketiga. Fiqh hadis yang ketiga, tanda pelajar, iaitu al-hamil ala zuhdi. Ini yang penting. Tadi kita dengar cerita, dengar kategori, dengar orang tu, dengar orang ni kata. Sekarang ni kita nak buat. Tulis. Perkara-perkara yang mendorong, tip yang boleh menjadikan seorang insan itu bersifat zuhud. Ini yang kita nak, insya-Allah. Tuan-tuan ambil, kita pegang, kita coba amalkan. Yang pertama, istihdarul akhirah. Istihdar al-akhirah, sentiasa depan mata kita akhirat. Mati, syurga, neraka, munkar nakir, masuk kubur, akan ditanya. Bila nak buat satu benda, halal ke haram ni? Halal. Alhamdulillah, teruskan. Halal ke haram ni? Haram, la, no. Tepi terus. Halal ke haram ni? Bela, tak jelas. Tanya ulama dulu. Tanya ustaz-ustaz kita yang pakar dalam bidang ini, jelas, baru kita ambil. Sebab kita nak pergi ke akhirat. Nak pergi ke akhirat,
Kita kena ingat kita akan berhenti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat akan ditanya, akan dihisab. Ketika itulah dia dapat mengatasi godaan syaitan dan kita akan dapat lawan hawa nafsu kita. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini diisi dengan pengisian-pengisian yang boleh memberi bekalan kita ke akhirat, insya-Allah. Tuan Syekh kita bawa hadis ni, orang yang ada kitab ni hadis panjang ni, hadis Harisah. Tulis kat tepi hadis ni. Hadis ini kata di ulama mursal, dhaif, makna hadis yang tidak sahih. Jadi ana pun tak nak bacalah. Kita pergi kepada yang pentingnya, poin yang pertama, nak zuhud, istihdarul akhirah, kena ingat ke akhirat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terus pergi ke nombor 2. Istihdar anna ladzat ad-dunya syaghilatun lil qulub anillah. Menghadirkan gambaran bahawa kelazatan dunia yang menyibukkan hatinya daripada mengingati Allah Azza wa Jalla dan menurunkan darjat di sisinya. Mana kalau kita sibuk dengan dunia, hati kita sibuk dengan dunia, terlupa kepada Tuhan. Dia begitulah. Allah Ta'ala tak jadi dua hati dalam diri manusia. Satu je. Musibuk dengan dunia, lupa Allah. Ingat ke Allah Ta'ala, dunia pun kita akan terlupa dengan dia. Masya Allah. Maknanya kalau sibuk dengan dunia, kita akan lupa ke akhirat. Darjat kita pun kurang. Di akhirat esok kita akan berhenti lama di hadapan Allah Azza wa Jalla, akan dihisap satu-satu. Apa yang kamu cakap, apa yang kamu buat, apa yang kamu kata, apa yang kamu makan, semua kena ada. Dalam Quran Tuhan kata apa? Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Kamu akan ditanya pada hari akhirat dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Surah At-Takatsur ayat 8. Yang ketiga, tanda tuan-tuan, yang ketiga, kathratut ta'ab. Merasakan keletihan dan berat dan kehinaan dalam meraih kenikmatan dunia yang banyak tipu dayanya. Kita terasa letih dah aku. Nak kejar dunia ni sudah penat, sudah keletihan. Dunia ni pula sentiasa berputar, bertukar sana sini. Kan? Kita ingat kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha ma saqa kafiran minha syarbatama. Andai kata dunia ini bernilai di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk, nescaya orang kafir tak boleh minum setengah air pun. Tuan saya tak sebut riwayat, tuan-tuan tanda hadis ini riwayat Imam ada di nota kaki bawah. Rawahu At-Tirmizi daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wa huwa hadisun sahihun bimajmu'i turuqihi. Sahih dengan banyak jalur riwayat dia. Baik para pelajar sekalian, kita yang terakhir. Sabar. Kita sudah masuk kepada tip yang terakhir. Yang keempat, istihdar anna dunya mal'unah. Menghadirkan gambaran tentang dunia yang terlaknat sebagaimana disebutkan dalam hadis hasan yang diriwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu au alim au muta'allim. Dunia itu dilaknat, yang ada dalamnya juga dilaknat, kecuali zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Orang ingat ke Tuhan tak kena laknat. Dan yang mengikutinya, atau orang berilmu ataupun orang yang mencari ilmu. Ini orang selamat, insya-Allah Ta'ala, sebagaimana hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu, tengok di bawah, dalam riwayat disebut illa ma btagha bihi wajh Allah. Kecuali amalan yang kita buat, ini ringkasan. Dunia ni dilaknat kecuali amalan yang kamu buat kerana Allah. Bahawa dunia dan segala isinya akan menjauhkan diri daripada Allah kecuali ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan kepada pemiliknya bagaimana mengenal Allah
dan mendekatkan diri kepada Allah serta berzikir dan mengikutinya daripada perkara-perkara yang akan mendekatkan kepadanya. Alhamdulillah para pelajar sekalian, kita ambil 3 dulu fiqhul hadis dalam hadis yang ke-31 ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang fiqh hadis sampai ke 9 insyaAllah. Kita break situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.